setelah penamaan calon terutamanya lebih kelihatan berlakunya tsunami di kalangan orang Tionghoa dan orang India terhadap Pakatan Rakyat pada waktu itu. Atau dia bermula dengan sebenarnya pada waktu itu ialah BA plus DAP. So pada waktu itu 2008 kita hanya ada Parti Keadilan dan Parti PAS dalam barisan alternatif peringkat awal dalam kita kempen untuk PRU ke-12 atau tahun 2008 tersebut. Tinggal dua parti dalam BA pada waktu itu, yakni Keadilan dan juga PAS. Sebab PRM juga telah masuk Keadilan jadi Parti Keadilan Rakyat pada 2008. Jadi bermain pada waktu itu tiga Parti Keadilan Rakyat dan PAS dalam kempen kita untuk PRU 2008 plus understanding kita dengan DAP pada waktu itu. Dan alhamdulillah kemudiannya setelah kita berjaya agak berkesan di 5 buah negeri terutamanya dan kita berjaya mendapat majoriti yang baik di peringkat nasional, walaupun tidak dapat mengambil alih Putrajaya, maka kemudiannya Pakatan Rakyat diwujudkan di tahun 2008 berkenaan setelah PRU ke-12 waktu itu. Jadi saya kira okey, dalam susunan yang ada itu kita membentuk kerajaan negeri 2008. Saya turut membantu kempen bersama seluruh Perak dan seluruh negara, dan waktu itu saya diamanahkan untuk bertanding di Parlimen Paisalak dan juga DUN Sungai Manik. Dengan perundingan yang dibuat, akhirnya wakil daripada PA, Dr. Nizar telah dipilih sebagai Menteri Besar pada tahun 2008 berkenaan. Walau bagaimanapun kelebihan kursi yang ada pada waktu itu adalah hanya satu kursi. Satu kursi. Ada kelebihan kita, yakni kita 31 Pakatan Rakyat dan DN 30 pada waktu itu. Oleh demikian, apabila keadaan yang juga ada berlaku salah faham sedikit dalam Pakatan Rakyat pada waktu itu, ada misunderstanding dan seumpamanya, jadi dua daripada adun kita telah diambil alih oleh BN pada waktu itu, yang mengakibatkan angka itu bertukar menjadikan BN 32 dan kita 29 pada waktu itu, mengakibatkan tumbangnya kerajaan Pakatan Rakyat di Perak kepada Barisan Nasional pada waktu itu. Walaupun proses itu dah banyak, ada berbagai pertikaian dari segi sah tak sah dan seumpamanya, lantaran proses-proses itu saya agak ada perbahasan, dan memang betul dari segi lututnya Menteri Besar itu mesti sama ada dia meninggal atau letak jawatan atau tak percaya di peringkat itu, tetapi itu tidak berlaku. Jadi proses lain yang berlaku dalam konteks pengalaman pengambil alihan kerajaan di Perak oleh Barisan Nasional di tahun 2009 kemudian. Jadi tempoh itu cukup pendek, agak pendek, 9 bulan sebenarnya, bukan 2 tahun pun. 9 bulan daripada kemenangan kita 2008 sehingga ke 2009, 9 bulan tepat kurang lebih. Pakatan Rakyat memimpin di Perak. Jadi kemudiannya apabila itu berlaku, pimpinan pusat kemudian mengarahkan saya untuk memimpin di Perak selama setahun. Bermula bertumbang di kerajaan Perak sehinggalah ke penghujung 2010. Jadi mungkin juga atas pengalaman saya menjadi kursi sementara di Kelantan, di Kelantan tahun 2007, 2008 saya membantu juga negeri Terengganu, saya pernah berkursi di Terengganu. 2009 saya berkursi Keadilan Sarawak, menyelesaikan keputusan. Dan 2010 daripada awal 2010 setelah diminta untuk berkursi Keadilan Perak, membantu menyelesaikan kemelut dan meredakan, menstabilkan keadaan parti terutamanya, sebab kerajaan dah tumbang waktu itu, walaupun ada pertikaian mengenainya oleh kita dan dari undang-undang dan sebagainya. Namun yang penting, waktu kerajaan negeri bukan di bawah pimpinan kita lagi, dan saya lebih bertumpu kepada mengemaskinikan jentera dalaman keadilan di Perak sepanjang tahun 2010 tersebut. Jadi peranan saya pada waktu itu, setiap minggu, ujung minggu akan ada 10-15 program. Saya gerakkan seluruh negeri Perak untuk mengembalikan semangat keadilan Perak pada waktu itu setelah tumbangnya kerajaan di Perak akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh dua adun kita pada waktu itu. Jadi saya kira memang tidak mudah dari segi untuk kita
menaikkan semula semangat rakan-rakan keadaan di Perak hasil keadaan yang agak malam pada waktu itu, dan kita alhamdulillah saya fikir dalam tempoh-tempoh berkenaan telah berjaya mengembalikan semangat serta motivasi pimpinan keadilan Perak terutamanya maupun Pakatan Rakyat di Perak dan juga kepada rakyat di Perak untuk memberikan keyakinan kepada keadilan terutamanya, walaupun ada sedikit calar di sana sini akibat proses penggulingan tersebut, termasuk saya fikir isu besar yang dimainkan di Perak ialah derhaka kepada raja. Oleh kerana adanya keadaan kita, wakil kita Sri Niza memberikan sedikit respon balas kepada Tuanku Sultan mengenai ketidakpuasan hati beliau bagaimana kerajaan di Perak ditukar ataupun digulingkan pada waktu itu. Tapi maknanya ada kesan yang perlu juga kita perjelaskan sepanjang 2010 itu kepada rakyat di Perak bahawa kita bukan derhaka kepada Raja atau Sultan. Jadi saya agak perlu kita juga terpaksa mainkan peranan memperjelaskan kepada rakyat, terutama orang-orang Melayu, terutama di Perak, apa yang berlaku sebenarnya dalam hati. Dalam PRU ke-14 yang lalu, 2018, kita terpaksa berkonstitusi lebih dengan amanah dan juga bersatu. Oleh demikian, jumlah kursi yang kita tandingi memang menurun, merosot sedikit, menurun. Isu di kalangan orang Melayu juga bila 2018 adalah isu 1MDB, kerajaan kleptokrasi yang berlaku pada waktu 2018, dan berlaku semula gelombang Melayu kembali kepada Pakatan Harapan pada tahun 2018. Namun kursi yang kita menang itu hampir sama saja dengan 2008-2013 lantaran sebagian kursi kita telah dikongsi dengan amanah dan juga bersatu. Hanya dua parti baru dia bersama dalam komponen PH pada waktu itu berbanding kita lebih banyak berunding dengan PAS dari kursi Melayu terutamanya suatu PRU 2008 dan juga 2013. Jadi keadaan itu saya boleh katakan okey, umumnya lebih baik. Kemudian walaupun jumlah kemenangan kita tu lebih kurang sama juga 31, 28 kan, namun oleh kerana ada beberapa understanding kelihatannya ia belum betul-betul trickle down ke Perak pada saat ini. Kerana daripada 31 itu, satu adalah daripada bersatu, dua adalah bebas yang menyokong PH. 3 orang sebut membuat pendirian tertentu, maka akan berlaku keadaan sebaliknya. Kerana BN yang solid sedia menunggu 28 alun. Manakala PH yang bermula 2014 itu ada 31 orang. Dengan berlaku yang persekutuan ini bergantung kepada gerakan 3 orang ini tadi.